Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, so untuk hari ini kita akan masuk subtopik baru iaitu subtopik 2.2, tekanan atmosfera. Okey, sebelum itu kita tengoklah apa dia standard pembelajaran untuk subtopik 2.2. Okey, yang pertama adalah memerihalkan tentang tekanan atmosfera. Maksudnya kamu boleh berceritalah. Okey, boleh kamu cerita, boleh menerangkan apa itu tekanan atmosfera. Okay, yang kedua adalah berkomunikasi tentang nilai tekanan atmosfera. Okay, maksudnya kamu boleh bercerita jugalah. Okay, biasa kalau berkomunikasi ni melibatkan dua atau lebih orang. Maksudnya kamu boleh berceritakan ke orang apakah itu, kenapa nilai tekanan atmosfera ni macam itu. Okay, yang ketiga adalah menyelesaikan masalah melibatkan tekanan atmosfera. Okay, macam biasalah. Dan last sekali adalah memerihalkan kesan tekanan atmosfera ke atas objek pada altitude yang tinggi dan aras kedalaman di bawah laut. Okay, so apa kesan tekanan atmosfera terhadap objek yang pada ketinggian yang tinggi dan juga objek yang berada di dalam paras laut. Okay, so ilmu yang sedia ada adalah ini saja, P sama dengan rho GH, okay, di mana kita belajar ini dalam 2.1 tekanan di dalam cecair. Okay, kita tengok kat sini. 2.2 tekanan atmosfera. Okay, di sini kita boleh nampak satu gambar rajah di mana kepingan kacik ni diangkat menggunakan penyedut getah yang besar. Okay, penyedut getah ni yang biasa kita jumpa, mungkin kamu tak biasa dengar, tak tahu nama dia. Penyedut getah ni biasa kalau kat bilik air ke atau benda yang kamu nak sangkut yang ada macam getah tu. Okay, yang macam ada rupa getah tu yang boleh lekat pada biasanya permukaan yang licin. Okey, yang biasanya pada permukaan yang licin. Okey, getah. Biasa kita guna yang gantung-gantung je lah. Saya rasa cuba kalau kamu tengok betul-betul lah gambar aja kat sini. Okey. So, dia kata kat sini, bagaimanakah tekanan atmosfera diaplikasikan dalam penggunaan penyedut getah tersebut. Okey, nanti kita tengoklah. Okey, tekanan ni adalah definisi tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan objek. Bumi dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal yang terdiri pada pelbagai jenis gas. Lapisan udara ini mempunyai berat dan mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi dan semua objek yang berada dalamnya. Oleh itu, semua objek yang berada di permukaan bumi mengalami tekanan atmosfera. Okay? Maksudnya kat sini, even kita yang tengah duduk saja ini pun, kita mengalami tekanan atmosfera. Okay? Disebabkan berat udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Okey. Aktiviti 2.4 membicarakan tekanan atmosfera dari segi aspek berat udara yang bertindak ke atas objek di permukaan bumi. Situasi 1, seorang penyelam di dalam laut mengalami tekanan air. Tekanan ini disebabkan oleh berat turus air yang bertindak ke atasnya. Manakala situasi 2 adalah manusia hidup di daratan dan dikelilingi oleh udara. Berdasarkan situasi 1, terangkan kewujudan tekanan atmosfera ke atas manusia, dan situasi 2 dari aspek berat udara di atasnya. Okey, dikatakan sini berdasarkan situasi 1, terangkan kewujudan tekanan atmosfera ke atas manusia dalam situasi 2 dari aspek berat udara di atasnya. Okey, untuk situasi 1 kat sini, okey. Ini kita ada belajar dalam subtopik 2.1 di mana jika suatu objek itu berada di dasar air, di dalam air, okey. So, tekanan yang bertindak ke atas objek itu adalah tekanan atmosfera. So, tekanan dalam cecair tambah dengan tekanan atmosfera. Okey. Manakala untuk situasi 2 ini, okey, manusia hidup di daratan dan dikelilingi oleh udara. So, situasi 2 ini hanya melibatkan tekanan atmosfera sahaja. Okey, kat sini dikata bincangkan persamaan dan perbezaan antara tekanan atmosfera dan tekanan air. Okey, persamaannya adalah kedua-duanya disebabkan oleh berat. Okey, tekanan air adalah disebabkan berat air, manakala tekanan atmosfera adalah disebabkan oleh berat udara lah. Okey, dalam persamaan, manakala perbezaannya adalah antara perbezaannya adalah tekanan atmosfera ni nilainya adalah tetap, manakala tekanan air ini apa kita panggil, nilainya adalah berubah, okey, bergantung kepada kedalaman. Okey, tekanan atmosfera ni pun sebenarnya ikut dan pada keadaan nilainya akan berubah sedikit lah. Okey, nombor 2, okay, anggarkan. Ini nanti kita akan tengok pada slide seterusnya. Okay, anggarkan tekanan atmosfera di permukaan bumi diberi ketebalan atmosfera H ada sama dengan 120 km. Ketepatan purata udara adalah 8.5 darab 10 kuasa negatif 2 kgm
kg M-3 dan tanggal BT adalah 9.81. So ada H, ada rho, ada G. So kat sini kamu nampaklah kita akan guna rumus P sama dengan rho G H. Sekarang kita tengok nilai tekanan atmosfera. Nilai tekanan atmosfera boleh ditentukan menggunakan barometer merkuri. So kamu ketahuilah ini rupa barometer merkuri. Simple saja. Ada satu mangkuk. Kemudian ada satu rod kaca. Tiup kaca yang kiranya yang panjangnya lebih kurang 1 meter. 1 meter. Apa yang kita buat adalah kita isi tiup kaca ini mula-mula dengan apa kita panggil tu merkuri. Kemudian kita tutupkan dia. Dalam pada masa yang sama, kamu pun letak satu mangkuk. Di mana mangkuk itu pun kamu pun letakkan merkuri lah. Kemudian kamu terlangkupkan tiup kaca ini ke dalam merkuri ini dan kamu tarik dia punya penutup inilah. Tarik penutup dia. Apa yang kita akan perhatikan adalah merkuri ini, paras merkuri ini akan menurun hingga pada satu tahap dia akan berhenti. So kalau kamu tengok kat sini, apabila penutup itu dikeluarkan, turun merkuri dalam tiup kaca jatuh pada suatu ketinggian tertentu dan kekal pada ketinggian tersebut ditunjukkan pada darjah 2.11. So inilah 2.11. Tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan merkuri dalam mangkuk menyokong turus merkuri itu. Ketinggian turus merkuri bergantung kepada magnitud tekanan atmosfera. Nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian turus merkuri itu. Jika nilai ketinggian turus merkuri H sama dengan 760 mm, maka tekanan atmosfera adalah 760 mm merkuri. Apa yang dimaksud kat sini adalah, apabila dia jatuh sampai satu tahap dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Adalah tekanan atmosfera ini dapat menyokong merkuri ini daripada terus jatuh. Kiranya tekanan atmosfera ini cukup kuat lah. Cukup kuat untuk menahan dia kekal pada satu ketinggian yang sama. Di mana ketinggian ini adalah malar sama. Asalkan kamu guna merkuri, ketinggian ini adalah sama. Iaitu 760 mm. So itu adalah ketinggiannya lah. Saya ulang ketinggiannya adalah 760 mm, di mana daripada ketinggian ini kita boleh tahu apa kita panggil tu tekanan atmosfera. So kalau 760 mm adalah ketinggian dia, jadi tekanan atmosfera adalah 760 mm Hg. Hg ini adalah merkuri. 760 mm Hg. Apa terjadi kalau kita gantikan merkuri ini dengan benda lain misalnya? Unit ini akan bertukar. Contoh kalau kita tak pakai air misalnya, so dia akan jadi milimeter air. Dan nilai ini pun akan berubah jugalah. Kalau kita pakaikan kita letak sini apa lagi? Contoh air garam lah, saya bagi contoh. So ini pun milimeter air garam. So Hg ini akan bertukar. Tapi biasanya untuk yang tekanan atmosfera ni memang biasanya kita akan pakai merkuri lah. So barometer ni, kalau kamu sengitkan dia pun, contohlah kalau kamu sengitkan macam ini. Kamu sengitkan macam ini misalnya. Baik, cetak keluar. Lag lah pula. Saya ulang lah. Kalau kamu dah. Tiup kaca ni kamu sengitkan macam ni. Jadi, apa berlaku adalah ketinggian dia, kalau kamu tengok sini, merkuri itu masih lagi tinggi dekat situ. Dia kiranya kalau kamu ukur pakai pembanding, kalau kamu kena ukur macam ini. Kamu ukur macam ini, so kamu akan dapat ketinggiannya masih lagi 760 mm. Bukan macam ini ya. Jangan ukur macam ini. Ukur macam ini salah. Kamu jangan ukur sengit. Kamu mesti ukur menegak. Daripada dasar mangkuk ini, daripada permukaan merkuri pada mangkuk ini sampai kena pada merkuri yang ada dekat
atas sini. Okay. So, nilainya tetap kamu akan dapat sama 760 mm. Okay, saya ingatlah macam mana pun dia akan, kalaulah kamu letak okay, sampai kat sini. So, kita akan dapat tahulah mercury ini akan penuh semuanya. Okay. Kalau ketinggiannya tidak sampai 760 kalau kamu tak pendek saja tube kacanya. So, tube kaca ini akan penuh. Okay. So, kita tengok slide seterusnya. Okay. So, daripada slide ini, okay, formula P sama dengan H rho G digunakan untuk memperoleh nilai tekanan atmosfera adalah unit Pascal. Okay. So, kita dah belajar minggu lepas. Unit bagi tekanan adalah Pascal. Okay. So, P atmosfera sama dengan 766 mm mercury, iaitu H sama dengan 760 mm. So, milimeter ini ditukarkan kepada meter. Okay. So, darab 10 kuasa negatif 2. Okay. Ataupun kamu mungkin biasa bahagi 100 lah. Okay. Ketepatan mercury rho sama dengan 1.36 darab 10 kuasa 4 kg meter negatif 3. Jadi, kita gantikan P sama dengan H rho G tadi, okay, di mana P itu adalah P ATM. So, H itu kita gantikan 0.76. Rho kita gantikan 1.36 darab 10 kuasa 4. Dan G itu adalah 9.8, 1 meter per saat. Okay. Di mana kamu kena hafal ya, nilai 9.81 ini. So, tekan kalkulator, kamu akan dapat 101,396.16 Pascal. Okay. Ataupun kalau kita bundarkan terus 101,396 Pascal. Okey. So, maksudnya dekat sini apa yang nak sampaikan kat sini adalah 760 mm mercury ini adalah bersamaan dengan 101,396 Pascal. Okey. Okey, maksudnya kat sini 760 mm mercury, okay, mula-mula adalah sama dengan 0.76 meter. 0.76 meter mercury. Okay. Dan pada masa yang sama juga, sama dengan 101,396 Pascal. Di mana okey, 101,396 Pascal ni kita boleh jadikan dia dalam bentuk imbuhan 101 kilo Pascal. Jadi apa yang saya tulis kat sini, okey, semuanya membawa maksud yang sama. Okay, so kamu jangan confuse lah. Okay. Untuk nilai tekanan atmosfera ni kita ada banyak. Okay. Yang mana satu nak pakai bergantung kepada soalan bagi kamu unit yang mana. Okay. So 760 mm mercury ini adalah sama dengan 0.76 meter mercury. Okay. Mana yang ini pun sama juga dengan 101,396 Pascal dan sama juga dengan 101 kilo Pascal. Okay. So kita tengok apa alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera. Tadi kita jumpa dah barometer mercury. Okay. Ada tube kaca, kita isi mercury. Bila kita masukkan dalam mangkuk yang berisi mercury jugalah. Okay. So yang kedua adalah barometer 14. Okay. Seperti tunjukkan dalam rajah 2.1. 2 inilah gambar rajahnya. Ini yang real life. Ini yang kita kata gambar skema je lah. Okay. Mercury boleh digunakan mengukur tekanan atmosfera dengan kejituan yang tinggi. Barometer. Okay, kalau barometer mercury yang kita ukur tekanan dengan kejituan yang tinggi. Kejituan ini tak silap saya kamu belajar dalam tingkatan 1. Okay, kejituan ni masih tepat lah. Okay, tepat. Barometer 14 mempunyai ketinggian yang hampir 1 meter. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. Okay, so berdasarkan pengalaman saya sebelum-sebelum ini. Okay. Jarang keluar. Biasa keluar memang barometer mercury saja. Okey, tapi itulah saya tak tahulah macam mana untuk silibus kamu. Okey, apa yang kamu kena tahu dalam barometer 14 ni, okey, kamu kena tahulah dia punya apa kita panggil komponen-komponen yang ada dalam dia.
Okey, kemudian kita ada barometer yang ketiga iaitu barometer aneroid. Okey, berfungsi secara mekanikal. Kotak logam separuh vacuum seperti ditunjukkan dalam rayah 2.13 berupaya mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera inilah. Okey. Perubahan kecil pada isi padu kotak logam akan digandakan oleh sistem mekanikal untuk menggerakkan penunjuk barometer itu. Barometer aneroid sesuai digunakan di rumah, kapal dan pesawat udara yang memperoleh bacaan tekanan atmosfera dengan cepat. Okey. So, ini pun sama macam saya kata tadi. Pun tak pernah ke luar. Okey. Belum pernah lagi lah. So, saya rasa kalau yang ini, apa yang kamu kena tahu, kalau barometer 14, kamu kena tahulah dia digunakan dekat mana. Okey, manakala kalau aneroid, okey, digunakan dekat mana. Kalau soalan pilihan, kalau ini adalah soalan esei, so mungkin disuruh pilih, kamu pilihlah mana yang paling sesuai, barometer 40 ke mercury ke aneroid. Okey. So kalau aneroid, kalau nak G2 kita nak barometer mercury. Okey, kalau dekat kawasan pusat kaji cuaca kita pakai yang 14. Okey, kalau untuk aneroid kita pakai yang dalam kapal, di rumah dan juga pesawat udara ya, okey, untuk mendapatkan bacaan tekanan atmosfera dengan lebih cepat. Okey. Okey, ada hang sikit. Okey, so kita tengok kat sini. Menunjukkan perbezaan antara barometer 14 dengan barometer aneroid. So, barometer 14 barometer aneroid. Bila tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan ketinggian turus merkuri. Manakala barometer aneroid, okey, nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan isi padu kotak logam separa vacuum. Okey, maksudnya barometer 14 ni punya aplikasi lebih kurang sama saja macam barometer mercury. Okey. Manakala yang aneroid, okey, digunakan isi padu kotak logam secara vacuum. Saiz besar dan suka dibawa, okey. Saiz kecil dan mudah alim, mengambil masa yang lama untuk memberikan bacaan atmosfera secara lebih cepatlah. Okey, kejituan lebih tinggi iaitu 0.11 mm mercury. Okey, ini kejituannya lebih rendah iaitu plus minus 1 mm mercury. Okey, maksudnya ke sini kalau barometer 14 ni kamu dapat bacaan 1 titik perpuluhan. Okey, manakala aneroid ni kamu dapat bacaan tak ada titik perpuluhan. Okey, nombor bulat saja. Okey. Maksudnya kat sini barometer 14 ini lebih jitu. Okey, tapi barometer aneroid mendapat keputusan yang lebih cepat. Okey. Okey, ada pro and con lah masing-masing. Okey, di mana 14 ini besar tak boleh dibawa ke mana-mana, tapi aneroid ni kecil, mudah alih. Okey. So, kita tengok seterusnya. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan pelbagai unit tekanan. Okey, so tekanan atmosfera, kalau kamu tengok sini ada 4 unit. Okey, yang biasa kita pakai adalah unit Pascal lah. Okey. Tapi jarang kita bukanlah jarang pakai Pascal. Okey. Biasanya kita akan bagi di imbuhan lah kilo Pascal sebab tekanan atmosfera nilainya tinggi. Okey, so unit SI Pascal adalah unit SI bagi tekanan, digunakan dalam bidang sains. Nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal sebelum digantikan ke dalam rumus fizik. Tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu ialah kira-kira 60,000 Pascal, okay, ataupun 60 kilo Pascal lah. Okey, so nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal. Okey, maksud kat sini kalau soalan bagi antara tiga unit ini, so kamu kena tukarkan 3 unit ini menjadi unit Pascal. Okay, baru kamu boleh masuk dalam calculation kamu. Okay, unit yang kedua adalah yang kita jumpa tadi, millimeter mercury. Unit manometrik bagi tekanan digunakan dalam bidang perubatan, meteorologi, penerbangan dan sains. Okay, tekanan darah 120 hingga stroke 80 yang dicatat oleh doktor adalah dalam unit millimeter mercury. Okay. Tekanan darah ni yang inilah yang alat, apa nama alat tu saya pun lupa dah. Okey. Tekanan darah yang alat yang letak kat lengan tu, okey. 120/80 ini adalah bacaan normal. Okey. Kalau atas ni lebih tinggi daripada 120, bawah ini lebih tinggi daripada 80 atau hampir 90, so kita biasanya doktor akan kata kita ada tekanan darah tinggi lah. Okey. Okey, di mana kalau kamu soalan beri millimeter mercury ini, so kamu kena tukar millimeter mercury ini menjadi Pascal, baru kamu boleh masukkan calculation. Okey, kemudian
meter air, okay, meter H2O itu air kan, so M ni meter lah, meter air. Okay, suatu unit metrik digunakan untuk tekanan air dalam laut, tekanan air dan empangan. Okay, maksudnya kat sini nampaklah dia pakai air dalam laut dengan air dalam empangan ataupun takungan. Okay, tekanan air dalam empangan bakun ialah 150 meter air. Okay, bakun dia guna bakun kat Sarawak ni lah. Okay, empangan bakun tu. Okay, ini pun sama. Dia dapat meter air tu, so kamu kena tukar jadi Pascal. Macam nak tukar jadi Pascal, guna rumus P sama dengan rho G H. Okay, so kalau kamu cari kat sini, okay, P sama dengan rho G H, so P sama dengan rho G H. Rho adalah 1000, air adalah 1000, darab dengan 9.81, darab dengan kedalaman itu 150 meter. Okay, saya letakkan kalkulator P sama dengan rho GH. Okay, P adalah tekanan air, rho adalah 1000, okay, ketepatan air adalah 1000. Okay, darab dengan 9.81 itu adalah G, darab dengan H 150, so kita akan dapat 1.72 kilo Pascal. Okay, 150 meter air itu adalah bersama dengan 1472 Pascal. Okay. Kemudian kita yang terakhir adalah milibar. Okay. Milibar ini baru diperkenalkan dalam KSSM. Kalau dalam KBSM, okay, kita hanya ada Pascal, milimeter mercury. Okay. Meter air ni pun jarang digunakan, tak ditekankan pun. Tapi dalam soalan ada. Okay. So, ini adalah unit baru untuk silibus kamu. Okay. Unit metrik yang kecil, maksudnya kita guna untuk mencari tekanan yang kecil, digunakan dalam bidang meteorologi. Setara dengan unit hektopascal. Okay, H kecil PA ini adalah hektopascal. Okay, hekto ini adalah imbuhannya. Kalau kamu ingat lagi yang tiada gigamega, so hekto ini adalah imbuhan. Nilainya adalah darab 10 kuasa 2. Okay, so kat sini kata 1 milibar sama dengan 1 hektopascal. Kiranya 1 darab 10 kuasa 2, kamu dapat 100 lah. Kiranya 1 milibar ini adalah bersamaan dengan 100 pascal. Tekanan atmosfera ialah 1013,013 milibar. Okay. So, 4 unit ni kamu kena tahulah. Okay. Seterusnya. Okey, contoh soalan. Contoh 1. Bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160/100. Berapakah tekanan 160 mm mercury dalam unit Pascal? So, untuk soalan ini, kalau soalan suruh tukar unit mm mercury kepada unit Pascal, maksudnya kamu kena guna rumus P sama dengan rho G yang kita belajar pada satu topik 2.1. Okey, di mana 160 mm mercury ni kamu kena tukarkan kepada meter, iaitu akan jadi 0.16 meter. So, itu adalah nilai H. Okay, itu adalah nilai H. Okay. Kemudian, ketumpatan mercury adalah 1.36 darab 10 kuasa 4, manakala percentual graviti adalah 9.81. So, gantikan saja. Kini saya cakap tadi lah. Tinggal 160 mm tukarkan kepada meter, iaitu 0.16 meter. Okay, 9.81, 1.36. Okay, gantikan dalam rumus rho GH, kamu akan dapat 2.13 darab 10 kuasa 4 Pascal. So, itu adalah unit. Itu cara nak tukar unit mm mercury kepada unit Pascal. Okey, soalan contoh 2. Okey, tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah 3.6 darab 10 kuasa 5 Pascal. Berapakah tekanan maksimum itu dalam unit meter mercury? Meter air. Okey, so diberi kat sini tekanannya adalah 3.6 darab 10 kuasa 5. Ketumpatan air adalah 1000. 1 darab 10 kuasa 3 ni 1000 lah. Okey, percentual graviti 9.81. Okey, so macam guna rumus yang sama, P sama dengan rho GH. Sekarang ini yang kamu nak cari adalah H. Okey, so nampak sini P sama dengan rho GH. So, yang nak cari adalah H. Okey, unit meter air ni maksudnya kamu kena cari kedalaman. Okey,
kedah. Laman sama jugalah kalau Pascal nak tukar kepada milimeter mercury. So, kamu kena cari H jugalah. Okay. So, H, P-nya dah ada 3.6. Okay. Gantikan semua saja. So, kamu akan dapat 36.7 meter. So, 36.7 meter air. Okay. Just tambah air saja H2O kat belakang. Okay. Kamu tulis A ya. Air pun tak ada masalah. So, tekanan maksimum adalah 36.7 meter air. Okey. Kita tengok dekat sini kesan tekanan atmosfera lah. Ini adalah standard pembelajaran yang keempat. Kesan tekanan atmosfera pada altitud tinggi dan kesan tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Okey, yang pertama adalah tekanan atmosfera pada altitud yang tinggi. Maksudnya altitud itu ketinggian yang tinggi lah. Okey, pada altitud yang tinggi, udara yang semakin tipis menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Okey, kenapa menjadi semakin rendah? Kerana udara itu makin tipis. Maksudnya kalau kat sini gambar peratusan oksigen dalam udara semakin berkurang. So, jadi kurang oksigen lagi ataupun kurang udara, jadi beratnya pun akan berkurang. Tengok, ingat balik tekanan atmosfera disebabkan adalah berat udara, berat lapisan udara. Jadi bila kita gunakan istilah ketumpatan udara itu berkurang, jadi tekanan atmosfera pun berkurang lah. Okey. Kesan ke atas manusia dalam keadaan altitud tinggi adalah yang pertama adalah kadar pernafasan meningkat. Maksudnya kamu kita panggil tu bernafas dengan kuat dan laju. Okey. Penyerapan oksigen dalam paru-paru adalah berkurang sebab gas oksigen dah berkurang. Kadar metabolisme meningkat. Sebab apa? Sebab kadar pernafasan kamu meningkat. Hilang selera makan, dehidrasi dan fikiran menjadi tidak jelas, maksudnya tidak sesuai lah. Okey, dehidrasi, hilang selera makan, dehidrasi, fikiran menjadi tidak jelas. So, kita tidak sesuai hidup di kawasan yang beraltitud tinggi. So, penyesuaian dan tindakan yang perlu diambil. Okey. Ini boleh jadi keluar soalan esei. Okey. Apa kelengkapan yang perlu ada pada dalam kes ini? Pendaki gunung ataupun kapal terbang supaya dapat menahan tekanan atmosfera pada altitud yang tinggi. Okey. Untuk pendaki gunung, membuat persediaan dan latihan fizikal sebelum mendaki. Okey. Menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar yang boleh mengukur ketinggian altitud, tekanan darah dan suhu badan. Okey. Smartwatch lah. Okey. Yang ketiga, mendaki dengan perlahan supaya badan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. Minum air walaupun tidak dahaga bagi mengelakkan dehidrasi. Okey. Itu adalah pendaki gunung. Untuk kapal terbang adalah meninggikan tekanan kabin kapal terbang sehingga hampir sama dengan tekanan pada aras laut. Kabin tu yang dalam kapal terbang tu lah ya. Okey. Mengitar semula udara dalam kabin supaya segar dan mengandungi aras oksigen yang mencukupi dan mengingatkan penumpang minum air yang mencukupi untuk mengelakkan dehidrasi semasa penerbangan jarak jauh. Okey, so ini sama kamu kena hafal saja, tak ada apa yang boleh saya cakap lebih. Last sekali adalah inilah. Okey, tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Okey. Pada aras kedalaman yang semakin lampau di bawah permukaan laut, tekanan air bertambah dengan kedalaman air. Jadi, makin dalam, okey, tekanan air akan makin bertambah. Itu kita dah belajar satu minggu lepas. Okey, penambahan kedalaman sebanyak 10 meter menyebabkan peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. Jadi, setiap 10 meter, tekanan atmosfera akan bertambah sebanyak 1 atmosfera. Tekanan air akan bertambah sebanyak 1 atmosfera. Tekanan atmosfera lah tu. Tekanan yang dialami ialah tekanan air dan tekanan atmosfera. Okay, ini pun kita dah belajar satu topik minggu lepas. Okay. Di mana kalau satu objek itu berada di dalam air, jadi dia dikenakan dua tekanan, iaitu tekanan atmosfera dan juga tekanan air. Kesan ke atas manusia dalam keadaan aras kedalaman lampau adalah tisu badan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Gas nitrogen melarut ke dalam darah. Fikiran yang tidak jelas membentukkan gelombang nitrogen dalam tisu atau salur darah jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Okey, penyesuaian. Penyelam membuat latihan fizikal untuk menyesuaikan badan kepada ini. Sama macam pendaki tadilah, memakai suit penyelam untuk melambatkan kehilangan haba dari badan. Kita kena pakai suit penyelam lah. Okey. Untuk kehilangan haba, biasanya suit penyelam ni kena tebal lah. Suit penyelam ini kena tebal supaya untuk melambatkan lagi, supaya haba itu lambat untuk tersebar ke persekitaran. Okey, untuk dia keluar daripada badan kamu. Okey.
Naik semula dengan perlahan ke permukaan laut supaya gelombang nitrogen tidak terbentuk dalam tisu dan salur darah. Okay. Kapal selam pula. Okay, badan kapal selam diperbuat daripada keluli ataupun titanium dengan kerata rentas membulat untuk menahan tekanan sekeliling yang tinggi. Okay. Dibuat pada keluli atau titanium supaya dia keras lah. Okay, supaya dia keras supaya dia tidak kemek. Okay, tahan lama lah. Okay, untuk menahan membulat pula untuk menahan tekanan sekeliling. Okay, untuk menahan tekanan yang tinggi yang dalam pada sekeliling lah. So, kita dah belajar tekanan air tu bergerak dalam keadaan menyeluruh. Okay, bergerak pada semua arah. Tekanan kabin kapal selam dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan di aras laut untuk keselesaan anak kapal. Okay, maksudnya di sini tekanan dalam kapal selam tu perlu sama dengan tekanan di aras laut, satu atmosfera lah. Okay. Tangki oksigen atau alat penyanan oksigen melalui proses elektrolisis disediakan supaya bekalan oksigen adalah mencukupi. Okay, menyediakan bekalan oksigen. Okay, so ini pun kamu kena hafal. Okay, kalau tak silap saya, hari tu kita ada buat kan PBL kamu tu. Okay, pasal kapal selam dengan penyelam. Okay, so itu termasuklah dalam silibus ini. Okay. So, itu sahaja. So, praktis formatif 2.2, okay, sila buat. 1, senang. Tengok saja dalam buku. Nombor 2. Okay, maksudnya suruh tukar milimeter merkuri kepada unit Pascal pun dah ada dalam slide ini tadi. Berapakah tekanan sebenar pada kedalaman? Okay. Tekanan sebenar pada kedalaman ini di sebuah empangan nyatakan jawapan anda dalam liter air dan juga Pascal. Okay. So, tekanan sebenar ini maksudnya tekanan atmosfera tambah dengan tekanan air. Okay. So, tengoklah. Dia bagi tekanan atmosfera dalam unit dalam unit liter air. So, kamu selesaikanlah. Okay. Baik, make sure bagi dalam liter air dan juga Pascal. Kalau dapat jawapan dalam liter air, kamu tukar convert dia kepada Pascal guna P sama dengan rho G H. Okay, so dalam subtopik ini banyak benda macam memang kamu kena hafal saja. Okay. Saya tak ada boleh nak explain lebih-lebih. Tapi pelik juga, aplikasi tekanan atmosfera tak ada dalam ni. Mungkin dia digabungkan dalam tekanan gas nanti kot. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.